Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, demikianlah ada 3 kerancuan, 3 kekacauan pola fikir golongan Khawarij yang mereka jadikan sebagai alasan untuk memberontak dan memerangi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Semua kekacauan tersebut sebenarnya sudah terbantah dalam dialog mereka dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tetapi ada yang tidak mahu mendengar. Maka selamatlah mereka yang mahu mendengar para sahabat dan menjadikan para sahabat sebagai rujukan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Imam Ibnu Katsir melanjutkan kisah ini. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma membawa 2000 orang Khawarij yang bertaubat tadi bertemu Sayyidina Ali bin Abi Thalib di Kufah. Setelah itu Sayyidina Ali mengirimkan utusan yang membawa pesan kepada orang-orang Khawarij yang berjumlah 4.000 orang yang masih tidak mau bertaubat tadi. Sayyidina Ali berpesan, sesungguhnya kalian telah menyaksikan apa yang dialami olehku dan orang-orang secara umum. Berbuatlah semau kalian sehingga umat Muhammad SAW bersatu semuanya. Di antara kita ini ada sebuah perjanjian, tidak boleh menumpahkan darah yang haram dibunuh, tidak boleh menyekat jalan-jalan, dan tidak boleh menzalimi, berbuat zalim kepada orang ahli zimmah. Apabila kalian melanggar perjanjian ini, maka kami akan membalasnya dengan pembalasan yang sepadan, yang setimpal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yuhibbul khainin." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat khianat. Tetapi tidak lama selepas itu mereka mula menyekat jalan, mereka membunuh orang-orang yang tidak bersalah, orang-orang muslim yang berbeza pandangan dengan mereka bunuh. Mereka menghalalkan darah ahli zimmah sehingga akhirnya orang-orang Khawarij ini dikalahkan dalam peperangan Nahrawan. Selepas mereka kalah, masih ada saki-baki mereka yang dendam. Akhirnya dendam inilah yang menyebabkan kepada terbunuhnya, kepada syahidnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah pada melalui tangan Abdurrahman bin Muljim Al-Muradi Al-Khariji pada tarikh 17 Ramadan tahun 40 Hijrah menurut pendapat yang paling masyhur. Jadi pada tarikh 17 Ramadan, menurut pendapat yang paling masyhur, Abdurrahman bin Muljim ini pada awalnya adalah pengikut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah pada peperangan Siffin. Dalam peperangan Siffin, Abdurrahman bin Muljim adalah pengikut Sayyidina Ali. Tetapi dia memberontak melawan Sayyidina Ali bin Abi Thalib disebabkan peristiwa tahkim yang terjadi antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhum. Jadi peristiwa tahkim yang tadi pernah saya sebut. Jadi bagi Ibnu Muljim, la hukma illa lillah, tidak ada ketetapan hukum melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Muljim ini adalah seorang hafizul Quran. Dia pernah membaca Al-Quran, pernah berguru kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Dia pernah diutus, dihantar oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ke Mesir untuk mengajarkan Al-Quran kepada penduduk Mesir. Namun itu semua tidak dapat menolong dia. Dia mati dalam keadaan su'ul khatimah disebabkan salah faham, disebabkan fahaman radikal yang dia faham, yang dianutnya. Dan puak Khawarij juga adalah merupakan golongan pertama yang melakukan jenayah takfir. Mereka mengkafirkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib hanya disebabkan perbezaan politik, bukan tujuan untuk memperjuangkan agama. Bayangkan macam mana dah kalah berdebat, dah kalah berdialog dengan Sayyidina Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Mereka dah kalah dah. Semua kemusykilan mereka terjawab oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, tetapi mereka tetap juga memerangi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi tujuan mereka itu sebenarnya adalah tujuan politik sahaja, bukan tujuan untuk memperjuangkan agama. Orang Khawarij ini hanya mempergunakan agama, mereka menunggang agama untuk kepentingan mereka sendiri. Dan sekarang ada kelompok, ada beberapa kelompok yang mula bersikap seperti golongan Khawarij. Mereka menyemaikan benih-benih Khawarij. Jadi dari cara faham mereka, tapi mereka ini tak mau mengaku. Mereka mula-mula menuduh bid'ah, kemudian sesat. Dah sesat, syirik. Kalau dah syirik bermakna kafirlah.
halal darahnya, melakukan syirik akbar, macam-macam tuduhan yang mereka lemparkan pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dah syirik, boleh dibunuh, neraka. Jadi sampai pada tahap menganggap halal darah seseorang hanya disebabkan perbezaan pandangan dalam beberapa perkara sahaja. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah SAW pernah bersabda, yaqra'un al-Quran la yujawizu hanajirahum. Mereka adalah kaum yang membaca Al-Quran tetapi tidak melepasi tengkok mereka, cuma di lidah sahaja, tidak sampai ke hati mereka. Baik, saya tutup dengan kisah pada peristiwa peperangan Hunain, macam mana orang Khawarij ini berani bahkan menyalahkan baginda Nabi SAW sendiri. Jadi pada waktu peperangan Hunain, Nabi SAW membahagikan. Jadi peperangan Hunain ini merupakan sejarah bagaimana biasanya lah dalam peperangan golongan kaum muslimin jumlahnya pasti lebih sedikit daripada kaum musyrikin. Biasanya macam tu. Tetapi pada peperangan Hunain, golongan musyrikin jumlahnya lebih sedikit. Jadi kaum muslimin lebih banyak daripada golongan musyrikin. Selepas peperangan selesai, Nabi SAW membahagikan harta ghanimah kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Jadi bagi harta ghanimah kepada mereka lebih banyak daripada sahabat yang dah lama dah masuk Islam. Jadi antara alasan baginda Nabi adalah sebab nak menarik hati mereka supaya kuat, supaya berpegang teguh dengan agama Islam. Datanglah seorang lelaki daripada Bani Tamim. Lelaki ini bernama Dzul Khuwaisirah. Dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, i'dil." Wahai Rasulullah, berbuat adillah engkau. Nabi bersabda, "Wailak, faman ya'dil idza lam a'dil." Celaka engkau, siapa yang akan berbuat adil apabila aku tidak mampu berbuat adil. Jadi Nabi tak peduli, Nabi tak layan orang tadi sampai akhirnya Dzul Khuwaisirah ini pun pergi. Akhirnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab minta izin, "Ya Rasulullah, i'zin li fal adrib unuqahu." Wahai Rasulullah, izinkan aku akan memotong tengkoknya. Ya, aku akan penggal lehernya. Kemudian baginda Nabi SAW bersabda, "La innalahu ashaban yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihi wa siyamahu ma'a yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim." Jangan wahai Umar, orang tadi Dzul Khuwaisirah tadi dia mempunyai kawan-kawan, sahabat-sahabat yang mana apabila kamu melihat solat mereka dengan solatmu, kamu akan menganggap solat kamu ini tidak ada apa-apanya bila nak dibandingkan dengan mereka. Maksudnya orang-orang golongan Dzul Khuwaisirah ini, mereka ini sembahyang rajin. Dan kamu akan melihat mereka berpuasa, kalau kamu bandingkan dengan puasa kamu ni tak ada apa-apalah. Jadi puasa mereka ini banyak. Mereka rajin berpuasa, rajin beribadah, tetapi yamruquna minad din kamruqis sahmi minar ramiyah. Mereka lepas dari agama. Mereka membaca Al-Quran, tapi Al-Quran cuma di lidah sahaja, tak sampai ke hati mereka. Mereka lepas dari agama seperti lepasnya anak panah dari binatang buruan. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mohon kepada Allah supaya Allah menjauhkan kita daripada fahaman-fahaman yang semacam ini. Hanya Allah lah tempat kita memohon. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita daripada kaum-kaum yang seperti itu. Allah menjauhkan kita daripada fitnah golongan Khawarij dan fitnah golongan radikal lainnya. Dan Allah menjaga ahli keluarga kita daripada fitnah-fitnah mereka. Tidak ada daya dan kekuatan apapun melainkan milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Jadi semoga Allah menetapkan kita dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah ala tariqah an-Nahdiyah. Jadi semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, berpegang dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah ala tariqah an-Nahdiyah. Jadi semoga apa yang kita kaji pada saat ini, pada waktu ini bermanfaat untuk kita semua, untuk saya dan untuk dapat diambil faedah oleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian.
اللهم يا ربنا اجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا اللهم يا ربنا اجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا اللهم يا ربنا اجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا اللهم احي فينا سنن سيد المرسلين واقم بيننا اتباع نبيك الامين واعطنا شفاعة الكبرى من نبيك الامين وادخلنا الجنة مع نبيك الكريم اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tersalah kata, tersalah bicara, kalau tersilap maklumat atau apa, mohon nasihat dan tunjuk ajar daripada tuan-tuan guru, daripada ustaz-ustaz semua, yang baik daripada Allah, yang lemah yang kurang daripada kelemahan saya sendiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.